Okay, sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, selamat pagi semua. Okay, kali ini tibalah giliran UiTM Cawangan Melaka untuk menganjurkan siri webinar dengan kerjasama Jabatan Infrastruktur UiTM Malaysia. Okay, pada pagi ini, tajuk webinar kami adalah Technology and Health Tracking in Physical Activity and Weight Management. Okay, saya Rohayu Haji Ramli selaku moderator pada pagi ini. Okay, so saya harapkan semua yang ada pada hari ini sihat-sihat saja sebab tajuk kita lebih menjurus kepada cara untuk kita kawal ataupun kita punya kesihatan dengan teknologi. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seperti saya maklum tadi, webinar ini adalah dengan kerjasama Jabatan Infrastruktur UiTM Malaysia. Okay, tajuk yang kita pilih ada pada pagi ini mungkin ada yang tertanya-tanya apa kaitannya teknologi dan kesihatan. Okay, untuk mengulas lebih lanjut tajuk kita ni, saya akan serahkan kepada pakar yang sebenarnya. Okay, saya hanya membantu di peringkat awal. Okay. Dan penceramah kita pada pagi ni bukan calon-calon orang lah. So beliau adalah Dr. Yusri Saleh, Doktor Kesihatan UiTM Cawangan Melaka. Okay, sedikit berkenaan dengan Dr. Yusri. Okay, beliau mula berkhidmat dengan UiTM pada tahun 2006 di UiTM Dungun, Terengganu, dan berhijrah ke UiTM Melaka pada tahun 2014. Okay, Dr. Yusri juga pernah menganjurkan program yang dikenali sebagai Beat Me If You Can. Okay, semasa beliau berada di Terengganu, dan program ini dipanjangkan juga ke UiTM Melaka dan telah masuk ke siri yang keempat. Okay, kita juga telah ada beberapa kejayaan daripada program yang dianjurkan oleh Dr. Yusri ini. Okay, pada pagi ini kami juga menjemput dua orang wakil daripada program yang telah diusahakan dijalankan oleh Dr. Yusri ini untuk berkongsi pengalaman mereka dengan kita. Mungkin daripada pengalaman mereka tu kita boleh build up diri kita dengan apa yang akan disampaikan oleh Dr. Yusri nanti. Okay. Untuk makluman bagi yang baru masuk, minta mute-kan mic anda ya. Minta mic anda supaya kita boleh menjurus kepada one-to-one communication ya. Sini kan. Okay. Yang menariknya webinar pada pagi ini. Tak boleh nak join, tadi tak boleh. Bentar ya. Hello. Hello. Jack minta back. Okey, yang menariknya untuk masa sambung sikit lagi ya. Okey, menariknya pada pagi ini kita ada menyediakan senderhati ataupun hadiah kepada yang dapat menjawab soalan yang diutarakan oleh Dr. Yusri nanti. Okey, so kena beri perhatian lah sebab soalan tu ada pada sepanjang program kita pada pagi ini. Okey, nanti di akhir taklimat Dr. Yusri, dia akan memberikan satu link atau Google Form untuk tuan-tuan menjawab, dan siapa yang berjaya, 3 yang markah tertinggi, kita akan post hadiah terus ke depan pintu rumah. Okay, so harap ramailah yang stay sehingga di akhir siaran kita pada pagi ini. Okay. Untuk makluman juga, CJ penyertaan hanya akan diberi setelah peserta menyertai 50% daripada siri webinar sepanjang pagi ini. Okay. Link kehadiran juga kita akan masukkan dalam chat room, dan juga saya akan paparkan juga pada skrin di akhir program kita. Okay. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Yusri untuk meneruskan dan menyampaikan taklimat beliau pada pagi ini. Dipersilakan Dr. Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di-approach oleh Puan Rohayu lah untuk webinar ni. So tajuk asalnya bukan yang ni lah. So, tapi since actually webinar ni lebih kepada sharing apa yang UiTM Melaka
dan ini part of it ada kat yang Terengganu juga yang kita buat. Program actually menggunakan aplikasi dan certain gadget untuk membantu program pengurusan berat badan. Ya, actually ramai yang berjaya, saya je yang tak berapa berjaya. Tapi it's a good learning process untuk saya juga. Dalam program ni kita namakan dulu asalnya If You Can di Melaka. Dia melibatkan pelajar, melibatkan staff, pentadbiran dan juga pensyarah pun ada. Okay. Nanti masa slide saya akan tunjuk contoh lah. Tapi hari ni kita ada satu orang pensyarah yang turun dekat 30 kilo lah. Dan seorang staff yang persisten sampai hari ini menggunakan teknologi dan rekodi makan ni. Ada orang yang bukan bersukan, walaupun dia weight reduction dia tak banyak lah, 10 kilo banyak tu. Tetapi dia menyebabkan dia fit. So dia tak orang yang bukan bersukan, naik basikal for few years and then dia menang Karista hari tu, sukan basikal. Okay, so part of it saya akan explain tentang apa teknologi di belakang, apa dia punya metodologi calculation yang kita buat lah. Dan selepas tu saya akan extend apa current teknologi yang selain daripada yang kita buat, apa extension teknologi ni yang sekarang. Contohnya jam tu apa yang kita boleh buat sekarang, mungkin boleh kira stress level, oksigen dalam darah, apa yang boleh kita extend daripada benda tu sekarang. Teknologi ni tengah maturing of course sometimes ada persoalan accuracy dan sebagainya. Saya akan jelaskan kemudian. Okay, saya akan start presenting now. So masa saya present ni, anytime sebenarnya boleh tanya, tak ada masalah. Boleh tanya, saya akan cuba jawab. Ya. Ni presentation. Okey, present. Boleh nampak ya semua orang? Slide saya boleh nampak? Boleh Dr. Yusri, teruskan. Boleh. Okey. This first slide. Okey. Okey. Ini output Saya cerita output je sebab apa yang kita buat ni sebenarnya kita nak hasil. Bagi saya lah kita buat, kalau tak ada output tak perlu buat lah kan. Okey. Ini salah antara output yang kita dapat. Ni pelajar UiTM Melaka. Masa kita start program tu actually dia join lepas tu dia senyap, dia tak jumpa saya. Lama after 1 sem 2 sem and then dia datang balik. Dan dia tunjuk result. Ya, mula-mula tu dia belajar macam mana nak kira kalori, nak pakai jam, nak calculate dia punya physical activity, dan dia datang selepas 2 sem tak silap saya, menunjukkan bahawa dia dah fit. Ni gambar yang belah baju merah ni asal dia. Okay, dan saya post di Facebook saya. And then suddenly mak dia cakap, mak dia ada kat situ komen lah, asal dia ni gemuk dan dia masuk universiti, dia cuba exercise ikut program di unit kesihatan, and then dia berubah. Mak ayah dia happy. Okay. Ini sebenarnya ni program yang pertama yang kita buat unit kesihatan. Mesti unit kesihatan UiTM Terengganu ya. Pelajar ni dah grad sekarang pelajar ni setiap petang lepas waktu kerja, saya dengan Jizul namanya dia kita akan naik Bukit Baut tiap-tiap petang selepas habis klinik
Sekarang Jijol ni maintain dia punya berat daripada 120 So lowest point dia 75 kilo. Dia even masuk Ironman. Okay. Okay, ni contoh. Ni contoh dua untuk student. Untuk staff nanti, staff tu sendiri akan cerita. Okay. Actually sebenarnya program ni saya buat actually selepas saya duduk UiTM Terengganu, saya masuk UiTM dengan berat 78 kilo. Dan selepas few years, because of sedentary lifestyle, saya duduk je ke klinik ni duduk tunggu pesakit. Dia pagi, pukul 8 sampai pukul 5. Okay, so tak banyak move around, ada pun pergi meeting. So saya naik sampai 120 kilo. So saya cuba untuk nak turun, gagal. Gagal because kita program tu kita agak-agak, kita makan, kita kurangkan, tapi kita tak tahu berapa banyak kita kurangkan. That's the problem. Kalau kita tak measure, kita tak boleh measure apa yang kita buat, berapa banyak kita makan, berapa banyak kita exercise, kita tak tahu progress kita. Bila kita tidak tahu benda uncertain things ni, so kita tidak boleh respond accordingly. Only bila kita ada certain measurement, baru kita tahu nak buat macam mana. So benda ni actually available So macam mana kita nak buat Basically apa yang kita buat, okay, ni saya quote satu studies Ni study published by okay, Archive of Internal Medicine 2012 Dalam study ni mention siapa yang buat weight loss program menggunakan mobile technology smartphone untuk monitor dia punya daily food intake, weight and physical activity, loss and average 9 pound lebih berbanding dengan orang yang tak menggunakan teknologi and maintain after weight loss after 12 months. Okay. Basically apa teknologi ni? Benda ni sebenarnya dah lama Cuma basically kita ramai yang nak shortcut. Maksud saya nak shortcut ni kalau you tengok di Facebook ni ramai orang jual jual benda ni untuk kurus kan. Makan kurus, makan kurus. Okay. There is no shortcut for everything. Itu yang kita belajar, kita beritahu kat student kita, right? You nak CGPA 4.0, you have to work hard. You have to work hard. Okay? So, sama juga dengan perkara ni. Sama dengan perkara ni, we have to work hard. There is no shortcut. So dua benda Satu, yang penting kita kena tahu calorie counting. Satu, berapa banyak kita makan lah, kita kena tahu. Okay? Nombor dua, berapa banyak kita bakar tenaga. So, yang ini yang teknologi yang saya akan fokus apa itu fitness trackers, fitness watches and smart watches Okay. Alright. So basically saya explain dulu apa itu kalori So ni the culprit yang not culprit lah, kalau kita tak makan kita mati, right? So ini yang menyebabkan weight gain usually is basically is input and output. Okay, you makan lebih yang dimeasure dengan kalori ni unit tenaga daripada makanan Okay, contoh dia, so apa yang kita makan dia akan kalau contohnya karbohidrat you makan, you tak pakai tenaga, dia tak bakar, dia akan simpan sebagai lemak. Okay. So slide kemudian nanti saya akan tunjuk macam mana how we deal with this Okay, basically 1 kilo lemak, dengar betul sebab dalam slide ni ada jawapan kepada soalan yang lepas sesi ni lah Okay, kita ada 3 biji saya cerita Bayu. Oh Bayu. Saya cerita hadiah dia. Continue doktor, saya dengar.
kita ada 3 Xiaomi Mi Band 4 untuk diberikan percuma untuk pemenang. Okay. Okay, harga dalam 80-100 lah kalau you cari. But it's free. Kalau you dengar betul-betul, you boleh jawab 10 soalan MCQ. Senang je. Tak tahu pun tembak. Tapi kalau you nak tembak betul-betul, you kena dengar Okay. 1 kilo lemak nak hilang, you kena bakar lebih kurang 7,700 kalori. Okay. Kalau kata hari ni keperluan kalori you, let's say you nanti saya akan cerita detail kat belakang You perlukan 2,000 kalori. You perlukan 2,500, let's say you makan 1,500. So satu hari ni you negatif kalori, you kurang kalori 1,000. So badan you akan cari dekat lemak bakar 1,000 kalori di lemak. So cukup 7 hari ataupun 7 hari lebih, 7,700 you boleh turun 41 kilo. Ini kita tak kira faktor lain lah, minum air apa semua lah But this is very fast, which is saya tak berapa gemar So saya prefer about half kilo per week. Sebab kalau kita tengok participant, the faster you drop, lagi cepat you akan naik balik. Itu contohnya saya lah. Betul tu Dr. Yusri. Ya. Okay. Saya ada gagal, ada jaya, ada gagal. Dan saya kena beritahu sebab apa berjaya dan sebab apa gagal. Sebab apa peserta ni berjaya persisten. Dan dia pun akan cerita nanti. Okay. Berapa banyak kalori sebenarnya yang kita perlukan setiap orang. Setiap orang dia punya keperluan kalori berbeza. Okay, dia banyak. Okay, contoh gender. Lelaki, perempuan. Lelaki generally akan perlukan kalori lagi banyak. Sebab itu berbanding lelaki, umur sama, berat sama. Okay. Contohnya 80 kilo Amin dengan Anissa. Umur 40. Amin lagi senang turun berat badan sebab Amin akan menggunakan kalori lagi banyak daripada Anissa. Provided dia makan sama Umur. Lagi tua you, lagi kurang kalori yang you pakai. Okay. So, bila lagi tua, lagi susah nak reduce weight. Okay. Weight. Lagi gemuk you, lagi senang turun. Dia macam lori macam lori. Berat muatan. Lori yang berat, dia perlukan minyak yang banyak nak naik bukit, betul? So, kalau you lagi berisi, you lagi senang nak turun berat badan berbanding dengan orang yang tak berapa gemuk. Okay. And then level of activity. Level of activity. Contoh dia. Sebab tu kita tengok kerja Indonesia, kerja berat, dia angkat kelapa sawit, dia banyak lagi guna kalori berbanding dengan kerja pejabat yang type hari-hari kan, duduk macam saya ni, pukul 8, pukul 5, memang kita ada di klinik, sakit. So, we don't use much calorie. So, problem sikit. Okay. Alright. Okay. Apa faktor yang macam mana actually keperluan kalori ni? Okay. Dia ada satu. Kalau kita tak gerak, katalah saya ni tak gerak, saya koma, duduk baring, tak buat apa-apa. Saya guna kalori, saya guna tak kalori? Yes, saya guna. Because pernafasan, jantung kita, usus kita bergerak semua perlukan kalori. Kita bernafas, semua perlukan kalori. Ini formula dia. Saya cakap terang ini ada soalan kat sini. So siapa dengar ni dia boleh jawab. Okay? Ni formula dia saya just tunjuk saja. You tengok je So ada soalan, satu soalan Beri. Doktor dah bagi hint untuk soalan. Saya bagi hint direct ni untuk satu soalan So ni salah satu soalan je. Okay, kalau untuk perempuan dengan lelaki. So BMR okay. Ini yang kalori asas yang ni. Yang kita pakai badan. Okay. Okay. Tetapi setiap orang basic metabolic rate tadi itu kalori asas yang kita pakai untuk badan bergerak. Okay. Fungsi badan dijalankan tetapi dia ada formula lain. Okay. Kalau you sedentary, you tak buat apa. Macam contoh sedentary, kalau saya balik klinik, saya tak exercise. Saya kira sedentary lah. Ataupun you bicara, you tak exercise,
you mengajar balik tidur ataupun kerja staff takbiran, 8 punch in, pukul 10 pergi makan, lepas tu petang balik, tak ada exercise, kita masuk dalam sedentary. So makna formula dia BMR tadi kali 1.2. Tak nampak sangat nanti saya tengok berapa banyak. Okey, kalau you active, very active. Nampak Very active, hard exercise sport 6 ke 7 kali seminggu. Ataupun moderate active, 3 hingga 5 kali seminggu daripada BMR tadi kalori kita perlukan kali 1.55. Kalau you aktif dia dah kali 1.9, maknanya lagi banyak keperluan kalori you yang badan you perlu. Jadi you makan banyak pun kurang naik berat badan. Okay, the problem sekarang ni kita change. Dulu mak ayah kita kerja menori gitar, kerja ni, so dia perlukan banyak kalori. So suddenly kita berubah. Kita jadi sedentary lifestyle, masuk office, stress, balik rumah, bos ni stress, balik tidur. Okay, so kita jadi masuk sedentary. So kita kurang guna tenaga. Okay, ini contoh masih calculation ni saya buat masih umur saya 37. Umur sekarang masih. Okay. Ini masih in the middle of the program. Saya start daripada 120 kilo tinggi 170. Okay, BMR saya bila saya calculate ialah 2603 kalori. Okay. Kalau saya sedentary, saya keperluan tenaga saya 2400. Kalau saya makan 3500 tiap-tiap hari, so saya ada excess kalori 1000. Kalau seminggu berapa excess kalori? Seminggu excess kalori saya jadi 7000. So there is possibility untuk naik sekilo. Kalau saya aktif, okay. Kalau saya aktif, yang nombor 5 tu, dia jadi 3000 lebih ke atas. Okay. So the level of kita punya keperluan kalori bergantung kepada cara hidup kita. So ini yang kita kena ubah. Alright. Ini contoh let's say ni saya makan ni breakfast, lunch dengan makan malam So total kalori saya yang saya makan tadi 1281. Jika keperluan kalori saya 2200, so saya akan ada negatif kalori sebanyak 1000. So kalau saya boleh maintain macam ni, saya akan reduce weight. Sebab susah lah kan? Sebabnya you tengok apa makan atas ni. Roti kosong kan? Okay. Okay. Yang biasa kita makan apa? Kalau kita makan nasi biryani kambing, ni saya suka. Dekat 700. 2 pinggan. So 2 pinggan nasi kambing biryani kambing dah 1400. Alright. Okay. Macam mana nak kira? Ini key dia Ini key dia. Sebab macam saya kata tadi, kalau kita tak kira, kita tak tahu. Okay. Ini yang susah. Saya kata teknologi ada. Susah dia nak disiplin. Tetapi ada tak orang boleh buat? Ada. Nanti saya tunjuk staff yang sampai 1000 lebih rekod makanan. 1000 hari rekod makanan. Dan you nampaklah hasil dia kan? Okay. Okay, dia ada banyak lah apps kalau you tengok dekat Google Play you, dekat you punya Apple, you pakai iPhone App Store, right? Ada MyFitnessPal, Luzi, PeopleSpark. Yang saya suggest ialah MyFitnessPal sebab database untuk makanan Malaysia paling banyak dekat MyFitnessPal. Segala makanan Malaysia insya-Allah ada kat dalam tu. Kalau tak ada, kita bantulah sebab kita pun boleh masukkan data. Kita boleh masukkan data untuk dipanggil crowdsourcing data supaya orang lain pun boleh tengok. You boleh tengok dekat Kementerian Kesihatan data makanan. Kalau tak ada lah contoh dimasukkan. Okay, so that orang lain boleh pakai. Okay, in fact kalau you makan contohnya air kotak, you boleh scan you boleh scan pakai barcode. Okay. Okay, ni contoh MyFitnessPal Gold. Saya tak cerita panjang kat sini. Nanti Cik Khairuman dengan Cik Azlin akan cerita lebih sikit kat sini Nanti orang yang lagi disiplin daripada saya bagi dia orang cakap. Okay. Alright.
Ini contoh dia. Nampak tak formula tadi? Very complicated things, right? Tadi yang saya tunjuk. Ada nak kira, nak apa semua. Kita perlu tahulah. Perlu tahu untuk nak menang quiz ni. Tapi tak perlu ingat pun. Because orang dah buatkan untuk kita semua. Apps MyFitnessPal ni dia dah calculate you. You dah masuk umur, you masuk berat. Everything you masuk, dia akan kirakan automatik berapa kalori you perlukan tiap hari, berapa yang you kena makan tiap hari untuk achieve certain weight reduction. Okay. Ini contoh saya set. Okay. Sekejap. Dia ada, okay. Macam ni saya set kalori defisit 940 kalori So projected weight loss lebih kurang 0.9 kilo per minggu. Mula-mula saya buat macam ni. So tapi problem dia cepat turun, dia akan cepat naik So dia sebenarnya untuk latih diri kita disiplin. So untuk ramai peserta saya tengok yang turun, dia projected weight loss dia lebih kurang, you set lebih kurang, you boleh set berapa you nak turun. 1 kilo seminggu, 500 gram seminggu. Set low. The best saya rasa around dalam 0.5 kilo seminggu. Ini peserta yang lain lah. Cik Khairulman nanti dia akan bagi opinion dia Dia buat macam mana. Okay, Cik Azlin pun akan beritahu. Okay. Ini rekod lah contoh yang saya buat tu. Ini lama punya Ini lama punya slide Okay, goal makan 1300. Saya makan 892. Macam mana nak makan lebih? Nak makan lebih ialah dengan exercise. Okay. Inilah exercise role ni. You boleh masukkan manual dekat MyFitnessPal ni. You exercise apa? Berapa lama? Tetapi accuracy kurang sikit. Dengan menggunakan gadget. Gadget contoh yang saya cerita tadi. Yang tag yang kita katakan. Gadget macam jam-jam macam ni. Yang kita nak bagi kat 3 orang nanti. Kita nak bagi kat 3 orang. Bukan yang ni lah tapi it's good. Dapat free pula tu kan. Okay. Yang untuk bantu untuk berapa banyak kalori you exercise, contoh ni you set, you naik basikal ataupun you lari, so jam ni akan automatic synchronize dengan MyFitnessPal ni. Okay, terus masuk you punya exercise, berapa kalori you bakar. So you nak makan lebih, you kena exercise. So dia kena maintain negative energy macam ni. Nampak tak warna hijau? Kalau you terlebih makan, dia jadi merah. Mana you takkan turun lah. Setiap hari kalau boleh you maintain hijau. Sekali-sekala you terlebih tak apa. Hujung minggu you nak reward yourself nak makan lebih sikit. Tapi janganlah lebih sampai 4000 kalori, right? So lebih sikit tak apa. Sebab dia kena ada reward sikit. Sebab tak reward dia akan tension. You tension, you tak akan buat. Okay. Okay. Okay, sekarang saya nak masuk kepada fitness tracker ni Okay. So saya akan pause part saya sebab lepas ni saya akan cerita pasal tag sikit. Selain daripada dia rekod kalori jam-jam macam ni dia boleh rekod kita punya tidur, kita punya oksigen dalam darah, apa yang kita boleh gain daripada tu saya akan explain. Tapi lepas ni saya akan bagi jalan kepada 2 orang peserta contoh kita. Okay. Sebenarnya ada 3 tapi seorang dia tak mau, dia di UiTM Perak. Kita ada actually 2, kita ada 2 pesakit kencing manis yang actually stop ubat. Seorang di UiTM Perak, kita panggil Cik Khairulman bagi ceramah di UiTM Perak. Seorang peserta ni, saya tak boleh mention nama lah sebab dia nak anonymous Okay. Dah 2 tahun dia stop ubat diabetes dan maintain dia punya gula. Memang dah tak makan ubat, dia reduce weight, dia jaga makan sampai sekarang for 2 years. Basically dia reverse kencing manis dia. Kita ada seorang di sini pensyarah. Pun stop ubat kencing manis, weight reduction dia okey. I think dia kencing ke tak? Saya tak lama tak jumpa dia. Okay. But
berlakulah. Okey. So sekarang saya bagi jalan kepada Encik Khairuman. Encik Khairuman Mak Hashim. Ini peserta pertama kita. Dia tak join sangat aktiviti saya. Dia buat sendiri. Kita nak dengar Encik Khairuman punya macam mana dia punya effort. Okey. Silakan Encik Khairuman. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua dapat dengar lah kot terima kasih Puan Ayu, Dr. Yusri. Dia bila nak cerita bukan bidang kita ni, dia punya nervous dia lain macam sikit lah kan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kita ada ramai ni, 250 orang satu Malaysia. Ada kawan-kawan saya daripada kampus lain pun ada. Itu yang jadi segan sikit lah tu kan. Okey, ceritanya pasal satu benda yang bagus lah saya tengok bila kita cerita pasal teknologi dengan kesihatan ni. Kadang kita perlukan something yang boleh bantu kita kan. Untuk kalau di sini cerita kita pasal nak weight loss ke, pasal kesihatan dan sebagainya, saya disediakan slide sikit lah. Hopefully boleh dapat tengok sekejap mana slide saya ni. Nampak ke? Tak nampak Belum keluar lagi Cik Man. Belum keluar Mana pula saya punya. Sekejap Dia ambil masa sikit kan? Okey. Saya share. Ada ke? Boleh? Okey, ada. Alright, okey. Ini yang simple aja lah. So, ini cerita saya lah serba sedikit. Harap dapatlah membantu rakan-rakan sekalian. Maximum weight saya masa saya start is 119 kilo macam gambar tu lah. So minimum yang saya pergi 77 kilo. Ini yang paling kurus lah. Masa tu pun dia satu drawback ni bila kita try untuk kurus ni, bila orang yang lama tak jumpa dia tengok kita macam sakit ke apa ke lah kan. So that is minimum. Saya sebenarnya try nak ikut ideal weight, tapi sebenarnya ideal weight ni kalau kita tengok dia banyak faktor lain. Jadi kita tak boleh nak terikut sangat pun ideal weight kita lah. So sekarang ini saya maintain between 84 sampai 88 kilos. Ada naik turun lah. Masa PKP ni memang naik. Saya antara orang yang cepat naik, turun lambat. So sekarang ni dalam proses untuk nak dapatkan the ideal average weight saya tu lah. Saya timbang semalam 87. Saya target dalam 85 macam tu lah. So nanti kita cerita lah sikit-sikit macam mana nak maintain the weight dan sebagainya. Saya ambil masa lama. Saya ambil masa dalam masa 10 bulan, 12 bulan, setahun lah lebih kurang. So dia tak boleh nak cepat-cepat. Kita ni yelah semua nak cepat kan. Saya faham tu. Sebab itu banyak produk-produk yang jual kat luar tu kan. Sebab kita nak ambil masa cepat. Dia tak boleh sebenarnya. Dia macam Dr. Yusri katalah, kalau lagi cepat kita turun, dia akan cepat dia naik. So kita pelan-pelan kan. Saya tak ada ambil suplemen apa-apa. Cuma kita lakukan apa yang macam biasalah. Saya rasa tuan-tuan perempuan semua tahu dah apa yang perlu kita buat. Cuma kadang banyaklah benda-benda faktor lain kan yang turut menjadi alasan kita lah kot untuk kita tak buat benda tu. So apa yang saya buat, saya start dengan sebab bila badan berat ni 119 kilo ni dia tak boleh lari. Dah lama pun tak lari masa tu. So saya jalan je. Mula-mula jalan macam biasa. Kita nampak macam tak ada efek apa kan jalan ni, tapi sebenarnya dia memberi kesan. So saya jalan dalam lebih kurang 3 km sehari. Lama lah kalau berjalan ni, 3 km dia lebih setengah jam, dekat 45 minit. Lepas tu baru saya brisk walking ni, dia jalan dengan laju. Saya start dengan mengawal kalori harian tu lah, yang macam tu saya cakap. Saya akan masuk kat sekejap lagi. Saya kontrol makan saya supaya tak lebih, okay, dan tak kurang juga. Dan saya cari maklumat. Kita boleh dapat maklumat macam-macam kan tentang pemakanan, tentang senaman dan sebagainya. Saya stop minum air manis daripada mula. Saya start ni tahun 2016, 2017 saya ingat, dan sampai sekarang memang saya tak minum air manis lah. Tadi ada soalan tanya, dia kata macam mana nak turunkan perut buncit. Antara tips dia ialah kita stop minum air manis.
walaupun kita tak bersenam, okay, saya harap dapat bersenam lah, tapi dia akan turun dari segi kita punya waistline ni lah. Jangan minum semua teh tarik ke apa ke, kalau pergi keluar nak minum dengan kawan-kawan, minum TO kosong ke, kopi kosong ke, air suam lagi bagus ke. So kita stop terus. Ada orang takut kan, nanti kan bila tak ada gula ni kita menggigil ke apa, tak ada lah. Dalam makanan kita pun banyak gula. Dalam buah-buahan pun ada gula kan. So itu antara yang saya buat. Saya mula jogging lepas 4 bulan, rasa dah turun sikit baru saya start jogging. Itu pun dalam 3 ke 5 kilometer. Sampai sekarang saya masih jogging lah. Setiap hari saya cuba untuk komitkan diri saya untuk jogging dalam 5 kilometer. Dia tak lama pun, dia dalam 40 minit je. Dan selepas setahun baru saya start dengan HIIT ni, Tabata ni lah. Boleh Google, boleh tengok dalam YouTube. Tabata ni dia tak lama, dia dalam 12 minit ke 15 minit, tapi dia heart rate yang sangat tinggi. Dia seksa sikit lah kalau nak buat. Saya rasa dia ambil masa sikit untuk kita nak sesuaikan badan kita. Ni optional lah, ini optional. Dan saya rujuk Dr. Yusri lah. Masing-masing kita di kampus masing-masing kita ada kawan-kawan kan di unit kesihatan, boleh rujuk je, tanya je mereka tentang apa-apa saja yang kita rasa nak tanya. Baru ni saya ada tanya Dr. Yusri tentang perlu ke nak makan vitamin lah kah, suplemen apa-apa. So Dr. Yusri advice tak perlu lagi lah kan. Jadi saya pun memang alhamdulillah setakat ni tak ada makan apa-apa suplemen. Semuanya daripada makanan je lah. Okay, so konsep kesihatan ni, nak jaga kesihatan kita kena jaga makan dan bersenam. Saya rasa semua orang tahu, nak kurangkan berat badan pun jaga makan dan bersenam, nak turunkan risiko penyakit pun jaga makan dan bersenam. So jaga makan ni 70%, bersenam 30%. Kalau katalah tuan-tuan dan puan-puan tak bersenam lama, nak bersenam pun susah, mungkin seminggu sekali, kita jaga makan je dulu. Dia start dengan itu, insya-Allah dia kita akan rasa lebih sihat lah. Kalau tak kita nak kuruskan badan pun kita akan rasa lebih sihat. Sebab memang 70% ni saya start off dengan jalan kaki, kadang tak buat pun, tapi kita jaga makan dia akan turun lah. Tapi itulah challenge dia kan. Macam mana nak jaga makan ni. So macam mana nak jaga, kita berbalik kepada, kita relate lah dengan apa talk kita hari ni. Saya jaga makan dengan, saya ada apps ni, MyFitnessPal ni. MyFitnessPal ni percuma je, saya sampai sekarang ambil percuma, saya tak ambil yang premier lah, yang basic saja, bagi saya mencukupi. Sebab dia boleh bantu kita kira kalori. Kita masukkan umur, masukkan berat, apa semua tu, nanti kan dia akan kirakan. Saya ambil, saya punya target ialah 0.5 kilo, maknanya 500 gram seminggu untuk turun. Tak payah banyak-banyak lah, kita tak tercapai pun banyak-banyak, kita seksa diri kita kan. So saya ambil itu. Dan dia akan setkan sehari kalori kita berapa. Dan saya akan key in lah makan. Kadang-kadang terlebih, memang saya akui lah ada masa kita terlebih. Tapi kita dapat kawal lah, kita dapat disiplinkan diri kita kan. Kalau terlebih pun kita tahu banyak lebih. Jadi kalau bersalah tu lebih sikit lah. Daripada kita tak tahu kan, kita rasa macam okey ke tak okey ke. So ini sangat penting lah untuk kita nak kontrol. Contohnya macam ni, saya masukkan apa yang saya makan, pagi makan apa kan. Semua dah ada dalam tu, semua dah ada. Cara nak masuk ni kita boleh search saja, lepas tu makanan tu nanti dia akan keluar dan kita akan pilih lah. Sebelah kanan tu nombor tu kalori. Kalau tak ada makanan tu kita boleh scan, dia ada barcode kan. Setiap kalau kita makan roti ada barcode, kita boleh scan barcode daripada sini. Dan scan nanti dia akan key in terus. Okay. So sangat mudah. Itu target kalori saya 1920 harian, ada lebih kat kot. Untuk nak turunkan dalam masa 0.5 kilo dalam seminggu. Okay. So pengiraan kalori ni dia tak boleh agak-agak. Kita agak-agak, okay ni makan ni makan ni. Kadang malam tak nak makan nasi lah. Malam kita makan roti je lah. Tapi kita makan roti pun 3 keping, 4 keping pun sama je. Kita makan nasi je. Jadi bila ada kiraan kalori ni, kita tahulah apa yang kita buat. Kita dapat kira dengan lebih detail. Ini tentang kiraan kalori yang kita bakar. So kalori yang digunakan ni melalui senaman ataupun apa-apa gerakan lah. Dr. Yusri kata pun kalau orang yang tak buat apa-apa pun still kita bakar kalori, tapi sikit je. Saya pakai ni Honor Band 3. Tuan-tuan perempuan nanti yang menang ni dapat Mi Band 4, maknanya lagi advance daripada ni. Lagi advance daripada apa yang saya pakai. Dr. Yusri punya lagi lah, dia beribu-ribu jam dia tu. Kita pantau dengan melihat apa yang kita buat, kita pantau dengan melihat kalori yang kita bakar.
So macam yang Dr. Suri kata tadi, macam mana kita nak makan lebih, kita bakar lebih, kita makan lebih. Tapi rugilah kat situ kan. Jadi kalau kita dapat makan lebih dan kita makan, kita maintain, so kita akan ada defisit lebih kalori itu, so itu yang akan turunkan berat badan lah. So sebenarnya dengan ada teknologi ni, dia lebih membantu kita lebih bersasar lah, lebih targeted kan. Yang pertama ni kita boleh kawal pengambilan kalori, kita tak payah agak-agak. Yang kedua, kita tahu nilai setiap kalori ni, berapa banyak kalori. Satu keping roti canai ni kalau kita nak burn dia dalam 3 km lah jogging. So bila kita tahu itu, kita tak sampai hati lah kan nak makan, ataupun kita tak makan setiap hari. Kita tahu berapa kalori yang kita bakar. Kadang-kadang proses untuk turunkan berat badan ni dia tak ada pergerakan pun. Kita dah jaga makan macam nak apa lah. Kita dah exercise tapi rasanya pergerak, bila timbang tu dia sama je. Tapi bila ada teknologi ni dia akan bantu untuk motivate. Kita tahu apa yang kita buat tu betul. Kadang-kadang dia ambil masa sedikit. Tapi kadang dalam berat badan tu kita timbang dia tak ada perubahan. Tapi dalam bentuk badan kita ada perubahan, so should be okay. Tak ada masalah. Usaha kita lebih bersasar, kita target, kita ada targeted. Dan semua masing-masing tuan dan perempuan pakai handphone mahal kan. Jadi berbaloi lah kalau kita guna handphone mahal ni. Nampaklah bijak sikit kan apa yang kita buat. Kita pun boleh share dengan kawan-kawan. Selain daripada tengok Facebook ke Instagram apa semua tu, so adalah apps baru yang boleh membantu kita. Okay, so itu lebih kurang lah daripada saya. Sebenarnya teknologi ni membantu tapi dia berbalik pada diri kita sendirilah. Sekarang ini bila kita cerita pasal kesihatan ni, dia sangat-sangat berharga lah kan. Setiap apa yang kita buat ni kita perlu jaga-jagalah. So itu sebenarnya yang motivate saya. Saya kena kos untuk medical ini sangat mahal dan saya kena jaga tu lah. Kita tak ada duit kan, jadi hopefully kita dapat jagalah untuk kekal sihat. So itu saja daripada saya, Dr. Yusri. Okey. Terima kasih Encik Khairuman. Alright, saya minta maaf kalau terlebih masa sikit. Terbaik ini. Ini antara proses dia bukan dia bergerak sendiri sebenarnya Encik Khairuman ni. Dia very disciplined person. Saya tak pernah jumpa lagi. Okey. Sebab buat seorang-seorang ni susah. The reason kita buat ramai-ramai ni so that dia lagi senang. So lepas ni kampen-kampen lain yang dengar actually boleh buat. Bila buat ramai-ramai ni motivasi lebih. Sebab tu kalau buat seorang-seorang kau rekod, hari ni tak rekod, balik habiskan makan anak-anak. Betul? Tetapi kalau in group ramai-ramai kita buat. Nanti saya akan tunjuk ada naik basikal ramai-ramai. So dia jadi disiplin sikit. Okey. So ni kita pergi kepada next presenter kita. Cik Man dah stop presenting Cik Man? Okey. Kita bagi peluang kepada Cik Azlin. Cik Azlin ialah kita punya pustakawan di UiTM Melaka. So daripada tak reti naik basikal, jatuh tertonggeng. So menang Karista, exercise yang sikit, beli basikal mahal. So kita silakan Cik Azlin. Okey, sekejap ya. Okey, saya share sekejap. Sebelum itu, Assalamualaikum semua. Saya Hazrin Ibrahim Han. Semua boleh dengar bertugas sebagai pustakawan kanan di Perpustakaan UiTM Melaka Kampus Alor Gajah lah. Okey, terima kasih kepada Puan Ayu dan juga Dr. Yusri kerana menjemput kita pada saya hari inilah. Saya bukan pakar dalam pengurusan berat badan, tapi saya boleh share apa yang saya dah lalui, pengalaman saya sepanjang dalam proses pengurusan berat badan ni untuk manfaat bersama lah. Okey. So saya start berbasikal pada tahun 2016. Ini first time lah berbasikal. Sebelum ni memang tidak pernah langsung dan tidak pernah bermimpi lah untuk berbasikal. Berat badan saya naik semasa saya belajar. Saya cuti belajar masa tu dan sebagai orang yang telah bekerja dan sambung belajar, kemudian di bawah tajaan lagi. Masa tu kita agak mewah lah masa tu. So kita stres bekerja tu tak ada, just fokus hanya belajar. So belajar dengan kawan-kawan apa semua, dalam tak sedar berat tu makin lama makin naik.
So balik sahaja UiTM Melaka, masa tu memang masa yang sangat tepat lah sebab unit kesihatan buat program 4G. So untuk join program 4G tu masa tu saya seorang-seorang, dan dia agak rasa macam seorang-seorang kan kita pergi mendaftar agak malu jugalah. Tapi kita kena bermula. Kita kena kena do something lah, kena bergerak untuk kesihatan kita walaupun kita seorang, it's okay lah. Kemudian saya join basikal, diajar oleh unit kesihatan bagaimana teknik untuk bawa basikal, teknik untuk menjaga basikal, macam mana cara nak guna gear, macam mana nak guna sepenuhnya lah diajar oleh unit kesihatan. Ups and down, jatuh bangun tu adat, pernah tergolek banyak kali, terjatuh apa semua, luka sana sini tu adat lah, saya rasa normal untuk siapa yang bersukan, normal lah. Tapi yang seronoknya kita enjoy, proses kita tu enjoy sebab kita ada satu komuniti, kita ada team yang support satu sama lain lah. Pernah tersadai dekat kelapa sawit banyak kali sebab kita tak mampu masa tu. Okay, so ini adalah basikal yang disediakan oleh unit kesihatan. Saya rasa satu pelaburan yang sangat berbaloi oleh unit kesihatan UiTM Cawangan Melaka lah. Dr. Yusri, Encik Wan dan juga Encik Arif dan Encik Nazi adalah orang yang terawal membimbing saya masa tu, dan juga tim 4G yang lain untuk membuat kayuhan basikal. So habis saja program 4G, kita tidak berhenti setakat tu saja, kita ada join beberapa fun ride. Sebab apa? Bila kita dah start berbasikal, benda tu akan jadi satu gaya hidup ataupun culture kita lah. Semua nampak slide saya ya? Lin, tak nampak Lin? Belum nampak. Dah share belum link? Ada. Sekejap saya share sekali lagi. Okay, sorry. Boleh nampak? Tak ada lagi Lin? Okay. Okay. Ya. Alright. So ini adalah program 4G yang saya katakan tadi di bawah unit kesihatan tahun 2016. Masa tu bersama dengan rakan-rakan lah. Ini gambar kami dekat kelapa sawit, meredah kelapa sawit bersama-sama, naik bukit sama-sama, jatuh bangun sama-sama, tergolek ke apa semualah. Itu adat lah seperti saya katakan tadi. Okey, ini adalah basikal di bawah unit kesihatan UiTM Cawangan Melaka yang saya beritahu tadi, di mana setiap petang selepas habis saja bekerja, kami akan buat kayuhan lah. Masa awal-awal tu tidaklah sampai 20 km ke apa semua, dapat 5 km, 6 km is okey lah untuk permulaan sebab kita baru nak belajar. Masa ni Dr. Yusri, Cik Wan, Cik Arif, Cik Nazi, dia banyak bagi share tip bagaimana cara-cara untuk menunggang basikal lah. Ini selepas habis daripada program masih menerai fun ride sebab bila kita dah start, bila dia dah jadi satu gaya hidup, dia jadi culture dalam diri kita, bila tak kayu dia rasa macam something, macam something yang hilang lah. Macam badan kita tak sedap, kita rasa berat, kita rasa malas, kita rasa nak naik tangga semput, nak solat susah, dia akan rasa benda-benda macam tu. So untuk maintainkan momentum untuk program 4G, kami sertai fun ride lah. Semasa PKP pun ada beberapa visual ride yang saya join, sama ada kayuhan hari raya, kemudian Panjara series 100 km. So kita akan buat by batch lah, 25 km selama 4 siri. So bergerak semasa PKP seorang diri, saya rasa itu sangat mencabar, tapi alhamdulillah saya berjaya completekan untuk 100 km ni. Okey, kemudian kita ada kayuhan Patriot untuk 30 km. Okey, yang ni semua boleh nampak Okey, ini sangat penting. Okey. Sama juga dengan Cik Airuman, saya menggunakan aplikasi MyFitnessPal untuk rekodkan saya punya pemakanan. Saya target seminggu dalam 0.5 lah penurunan berat badan, tidaklah sampai
banyak sampai 1 kilo orang nak turun, sampai sebulan nak turun 3-4 kg, tidaklah. So bila kita key in dekat dalam MyFitnessPal tu, dia akan beritahu kita punya level aktiviti macam mana, kita aktif ataupun kita tak aktif, ataupun dia punya level-level tu just kita pilih saja bagaimana kita punya rutin harian dan bagaimana kita punya target. So nanti MyFitnessPal akan setkan berapa kita punya calories. Macam saya, intake saya sehari adalah 1,200, boleh tengok kat sini lah, 1,200. So nanti dalam tempoh seminggu ataupun sebulan saya akan review balik saya punya intake sama ada saya berjaya ikut apa yang MyFitnessPal cadangkan ataupun tidak. So kita boleh buat kalori consumption kat sini untuk summary berapa banyak lah. Ia tidaklah bagus, tapi perubahan yang saya rasa setiap kali saya nak makan saya tahu berapa. Sebagai contoh hari ni katakanlah saya ambil nasi ayam, saya tahu okey 500 dah ada dalam kepala. So saya ada 500, saya ada baki lebih kurang dalam 700 untuk saya gunakan sepanjang hari ini. So kita pandailah, kita kawal nanti sampai petang. Dan dia tak jadi masalah untuk saya sebab saya pergi kerja bawa bekal. Mostly saya pergi kerja bawa bekal, so setiap pagi tu saya dah boleh key in. Setiap pagi saya key in, saya tahu hari ni saya makan apa. Petang nanti balik rumah saya makan apa. Saya tahulah malam saya makan apa. Saya tahu sebab apa, dia punya pemakanan tu tak banyak berubah lah. Untuk hari ini, sehingga hari ini saya punya konsisten key in adalah sebanyak 1,196 hari tanpa henti. Okay, so anggaran dalam 3 tahun macam itulah saya key in MyFitnessPal ni. Dia merupakan satu, saya rasa sangat, dia mendidik kita untuk disiplin lah sebenarnya. Setiap pagi key in. Kalau petang saya ada buat exercise sikit, saya akan top up lah dekat dalam ni. Seperti yang doktor bagi tahu tadi, jika kita makan terlebih ataupun kalau kita nak makan lebih, so kita kena counter balik, in and out tu kena counter balik lah. Kita kena exercise lebih sikit untuk dapatkan satu kalori yang telah dicadangkan. So 1,196, Alhamdulillah saya hope akan konsisten lah selepas ni sebab konsisten tu memang susah kan. Okay. Seterusnya untuk penggunaan gadget. Saya terima kasih kepada unit kesihatan. Saya pun pakai gadget daripada unit kesihatan. Ni macam ni lah. Ini gamen yang telah dipinjamkan kepada saya lah. Masa mula-mula setiap peserta diberikan gamen ni untuk memantau masing-masing punya performance. Okay. First dapat gamen ni, saya seronok lah. Sebab saya suka tengok kilometer. So hari ni berapa banyak kilometer kita capai, esok berapa banyak kilometer kita capai, lusa berapa, so dia akan meningkat 6 kilometer, 7 kilometer, kita seronok. Tapi sebenarnya bukan setakat kilometer sahaja yang kita kena lihat, dia ada banyak lagi function kat dalam ni dan kena explore lah. Saya tengok dekat YouTube ataupun saya tanya rakan-rakan lah yang menggunakan gambar ni bagaimana apa yang kita perlu tengok, apa yang kita perlu perhatikan. Satu lagi, penggunaan apa beza kalau kita gunakan gadget dengan tidak gunakan gadget. Okay. So guna Garmin, saya lebih fokus, saya lebih ada objektif untuk kayuhan saya. Sebagai contoh, katakanlah saya nak join satu tournament basikal, kayuhan basikal. Saya akan perhatikan saya punya speed berapa. Katakanlah hari ni speed saya buat jalan yang sama, 20. So esok saya try increase balik 25, 26. Kita increasekan kita punya speed supaya kita nampak performance kita semakin naik. Berbanding kita hanya kayuh saja tanpa tujuan, tanpa objektif. Saya akan set macam tu. Selain daripada speed, saya akan tengok saya punya heart rate berapa. Macam umur saya ni, mungkin saya punya border heart rate dalam 182. Tapi saya pernah buat sehingga 185 lah. So katakanlah saya punya 182, saya kena berhati-hati kat situ. Kita biasa dengar orang exercise, orang senam, jatuh, collapse apa semua sebab kita tak ada satu mekanisme, tak ada satu gadget untuk memantau diri kita. Nak bagi tahu, nak alert diri kita ni, okay, you dah sampai satu tahap, you kena reduce, you kena slow down untuk you punya keselamatan lah. Kalau awal-awal dulu 180 tu biasa untuk saya, tapi sekarang ni dia dah start fit balik semula, dia dah kurang lah 170, 160, so itu alhamdulillah lah.
Boleh tengok dekat sini. Ini sebagai contoh lah saya tunjukkan, saya pantau saya punya speed untuk tournament, jalan yang sama setiap pagi lah biasa saya akan buat ataupun petang lah. Okay, first month di 36, speed saya kemudian increase balik 40, increase balik 43. So kita nampak lah kita punya progress macam tu. Katakanlah saya kayu, saya tengok speed saya tinggal 20. So saya tahu performance saya tu tidak up to level lah, belum betul-betul apa yang pernah saya capai sebelum ni. Okay. So sehingga ke hari ini total keseluruhan kayuhan saya adalah sebanyak 231 kayuhan dan total kilometer adalah 3,297.17 lah ataupun 3,297 kilometer. Sebagai seorang yang tidak banyak bergerak, bekerja di office 8 sampai 5, kemudian balik rumah, makan apa semua, esok datang balik rutin harian yang sama, saya rasa itu satu kepuasan untuk diri saya lah. Sebab kadang reward ni tidak perlu datang dalam bentuk pengiktirafan, tidak perlu datang dalam bentuk reward ke apa semua kan. Kadang kalau pencapaian tu untuk diri kita sendiri kita dah cukup happy lah. So untuk 3,000 km ni saya sangat bersyukur. Dan saya memang kalau tanpa bantuan rakan-rakan semua, unit kesihatan semua, saya rasa saya tak mampu untuk buat 3,000 km ni lah. Okay, so seterusnya, macam saya cerita tadi, pentingnya gadget ni, dia akan monitor kita punya heart rate lah. Macam ni average heart rate saya biasa 150. Yang ni yang maksimum heart rate yang saya pernah capai 187 lah. 187 ni agak bahaya sebenarnya. Dan sekarang ni tak adalah, sekarang ni 170, 171 lah. Walaupun daripada segi penurunan berat badan tu memang agak kurang lah berbanding dengan Cik Airoman. Saya punya kelemahan biasa saya suka Nescafe lah. Nescafe, coklat, Maggi tu memang kita punya, sebab kita dah berpuluh tahun hidup dengan macam tu, kita dah berpuluh tahun makan benda yang kita suka, so tiba-tiba kita nak kawal tu agak sukar lah. Tapi alhamdulillah semalam saya buat check up, saya punya gula dalam 5 macam tu lah, alhamdulillah. Walaupun setiap hari saya banyak makan benda manis, banyak ambil benda manis, tapi agak terkawal lah dengan exercise. Macam semalam balik saja kerja, terus buat satu kayuhan, sebab kadang-kadang bila kita stres, kayuhan yang membantu saya. Bila kita penat bekerja seharian apa semua, then kalau balik memang tak ada apalah, kita akan duduk depan TV, kita jadi pasif, hanya tengok TV, lepas tu tidur, pasif. Okay, so saya buat kayuhan semalam 13 km untuk 22 minit, tapi saya punya kalori burn hanya 300 saja. So hanya 300 saja, tu agak slow sikit saya punya untuk reduce weight tu agak slow lah. Dan next week saya akan revise balik dengan bantuan unit kesihatan untuk revise balik macam mana saya punya pemakanan lah. Okay. Okay, seterusnya, okay. So tahun 2019, kali pertama saya join Karista di Johor. Mula memang tak nak join, tapi sebab kawan-kawan bagi sokongan, cakap boleh. So saya pun join lah, dan sesi latihan dikendalikan oleh Encik Wan Muhammad Faizul di bawah pembantu perubatan unit kesihatan UiTM Cabang Melaka. Dan sesi latihan memang dipantau sepenuhnya menggunakan Garmin, sebab kita nak tahu kita punya fitness kat mana, kita nak tahu kita punya macam tadi speed berapa, kita nak tahulah heart rate apa semualah. Memang dipantau sepenuhnya. Okay, so saya pernah kayu sambil berjurak air mata lah untuk tournament ni, sebab saya perasan saya punya speed tu makin slow. So saya tengok mungkin ada something yang tidak betul dengan saya punya pemakanan. Dan dalam tempoh 2 bulan sebelum tournament tu saya reducekan karbo saya banyak ambil protein untuk muscle kita lah. So alhamdulillah semuanya berbuahkan hasil. Pada tahun 2019 juga rezeki untuk UiTM Melaka dan unit kesihatan kita menang johan acara berbasikal di Segamat untuk Karista. Siapa yang join Karista masa tu dia tahulah track dia macam mana. Pada mulanya memang kita agak give up lah. Saya memang masa tu macam
saya punya confidence level tu memang down sikit lah. Dan sebab kita tengok kawan-kawan semua dengan baju yang lengkap, dengan kasut klip untuk kayu basikal, kita datang hanya kosong sahaja. So tapi alhamdulillah lah, sebab training, sebab berbekalkan dengan gadget, dengan ilmu sikit, kita tahu kita punya level tu dekat mana dan try yang terbaik lah. Kalau rezeki ada, alhamdulillah lah, rezeki untuk UiTM Melaka. So ini satu pencapaian yang saya tak boleh nak lupakan, sebab saya sebab kita bukan atlet, kita bukan berasal daripada atlet. Kita berasal daripada satu program untuk pengurusan berat badan. Kita memang overweight lah masa tu. Kita sama-sama dengan kawan-kawan berasal daripada satu program pengurusan berat badan, join satu tournament Kalista, dan menang. Tuhan masa tu adalah satu hadiah untuk UiTM Melaka dan untuk unit kesihatan yang banyak berkorban untuk buat program ni, untuk memastikan semuanya melalui gaya hidup yang sihat. Okey, ini sebagai contoh. Satu lagi masih diteruskan sehingga hari ini. Kita harapan gaya hidup sihat, culture hidup sihat ni terus sebarlah menjadi satu budaya dekat UiTM Cawangan Melaka ni, bersama dengan rakan-rakan tim perpustakaan, tim Matis pun ada, tim bahagian-bahagian lain pun ada untuk join kayuhan semasa Hari Merdeka. Ada banyak lagi kayuhan bersama dengan bahagian-bahagian lain supaya kita nak spreadkan, kita nak bagi sikit-sikit apa perkara yang baik ni supaya sama-sama dari satu kampus yang sihat. Okey? Saya rasa itu sahaja slide saya. Cik Lin, ada pertanyaan tadi. Garmin tu letak dekat mana? Badan ke, basikal ke, tangan ke? Okey. Garmin ni letak dekat basikal. Kita akan pakai dekat dada yang ni lah. Strap ni kita akan pakai dekat dada. Bersama dengan Garmin. Garmin ni letak je dekat basikal tu. So kita boleh pantau kat sini lah. Pantau speed, pantau time, pantau heart rate, semua ada kat sini. Okay, boleh? Terima kasih Cik Lin, tahniah atas usaha anda. Okay, itu saja. Terima kasih. Alright. So part ni, terima kasih Cik Lin. So this one dua, satu kontra, satu weight reduction yang very good, satu daripada yang tak aktif kepada aktif. The aktif something yang quite impossible. Quite impossible, tanya Cik Lin. Tapi dia kembali kepada disiplin. Sebenarnya ada ramai lagi yang turun banyak, 10 kilo, 8 kilo, 15 yang saya tak masukkan kat dalam ni. Okay, tetapi next step ialah saya nak, sebab tadi ada orang tanya kan, pakai kat mana, okay, nak pakai macam mana, accurate ke tak accurate, okay. Untuk makan tadi MyFitnessPal, dia ada banyak kalau masuk roti canai, ada 301 kalori, contoh kat slide saya 301 kalori. Sebab saiz kan, ikut berat. Saya nak cerita, ada satu peserta saya di UiTM Perak lah, dia memang obses. Mula-mula dia key in MyFitnessPal ni, selama sebulan kot dia bawa timbang merata. Dia makan, dia letak nasi, dia tengok berapa gram, dia tengok. Okay? Dia tengok kat situ, jadi dia lagi accurate. Sebab dalam MyFitnessPal, contoh nasi ada 1 genggam, 2 genggam, So, jangan kita, bila nak key in tu jangan, okay, kita nak ambil yang sikit lah supaya kita boleh makan banyak. Jangan tipu diri sendiri. Okay? Kalau ada banyak option, kalau 1 genggam, dia letak 1 genggam. 2 senduk, dia letak 2 senduk. Of course, tidak ada yang 100% accurate. But it is better daripada kita meraba-raba tak tahu. So, but mostly yang ambil itu data tu is good. Saya dah check, ada yang ambil daripada KKM, website saya tengok daripada bahagian pemakanan. Tapi yang daripada yang barcode ni memang clear. Memang accurate. Contohnya Gardenia, you scan, memang itulah kalori yang Gardenia test, berapa banyak macam tu. Okay, kita proceed kepada next. Yang mana kita nak pilih fitness tracker? Okay, yang penting kita beli yang boleh sync dengan MyFitnessPal. Mostly boleh. Cuma yang saya suggest, dia ada 2 yang boleh direct kepada MyFitnessPal. Fitbit dengan Garmin. Dia direct synchronize. Sorry, slide tak masuk. Sorry sekejap Sekejap. Cerita banyak punya slide tak masuk ya. Sekejap. Boleh nampak tak? Belum lagi Okey, dah boleh Dr. Yusri. Okey.
first ability untuk synchronize dengan MyFitnessPal tu penting. Supaya kita tak payah fikir kan, kita exercise automatic dia masuk MyFitnessPal. So the best is Fitbit and Garmin. Kalau yang tak boleh, dia kadang-kadang dia kena synchronize kat Google Fit dulu. Dia synchronize kat Google Fit, maknanya fitness platform Google, you pakai Android naik, and then dia sync kepada MyFitnessPal. Tapi dia tak direct lah, dia guna Google Fit. Ada sometimes problem sikit, tapi okay. Kalau untuk iPhone, you boleh install app MyFitnessPal, you pakai jam apa? Apple Watch, automatic dia akan synchronize also. Okay. And then dia ada isu lain. Yang tadi Cik Lin dia naik basikal pakai yang chest strap betul, yang ikat di dada tu itu paling accurate. Tapi tak semua orang nak macam tu right. Ada orang nak senang right. So mostly sekarang jam ni dia ada kita panggil optical heart rate optical heart rate ni you boleh tengok kat belakang jam ni, cahaya ni, nampak tak ada lampu warna hijau tu? Lampu warna hijau ni lah yang akan baca kita punya heart rate. Ini yang tentukan kita nak bakar kalori macam mana. So dari segi accuracy dia varies bergantung pada sekejap lari pula mana ni. Nampak tak saya punya slide? Puan Ayu? Ya, nampak Dr. Yusri, boleh sambung. Nampak. Sekarang dekat example of meal Ya, betul. Okay, sorry saya dah lari sikit. Okay. Okay. Ability to sync to MyFitnessPal, optical heart rate accuracy. Yang paling accurate dekat untuk exercise dekat chest strap. Tapi sekarang punya, yang baru-baru punya optical heart rate ni quite accurate contohnya antara yang paling accurate actually Garmin lah, sebab Garmin ni saya pilih sebab dia punya accuracy dia punya optical heart rate ni dah sampai fourth generation Apple punya okay accurate, tak se-accurate ni but it's okay. Yang murah sikit tapi Garmin ni mahal. Okay, saya kena belilah sebab saya nak tunjuk ke orang, saya kena belajar. Nak belajar kena ada betul. Tapi ada option. Contohnya macam Xiaomi Mi Band. Okay, Amazfit ni antara satu company yang bagus. Amazfit kalau you tengok Amazfit 100, dia cheaper, cantik macam ni juga tapi harga lagi murah. Okay, yang penting ialah algorithm accuracy. Kalau you tengok banyak Amazfit, Garmin, certain jam Huawei pun ada pakai, dia guna algorithm daripada satu company dipanggil First Beat. Ingat ni ada soalan nanti. Saya cakap tu lah. First Beat company yang create algorithm untuk accuracy calorie burn ni. So ada banyak company ni buat untuk tidur, untuk banyak algorithm. So tendency company ni punya algorithm lagi accurate daripada contohnya setengah yang buat sendiri punya estimation. Itu tak berapa accurate. So cari jam yang menggunakan First Beat algorithm. Okay. And then fitness tracker ni dia ada banyak lagi. Dia boleh kira HRV. HRV ni bukan kereta Honda HRV ni panggil heart rate variability. Heart rate variability ni sebenarnya ialah you contohnya heart rate you 60 denyutan seminit. Tetapi dia bukan setiap satu saat satu heart rate dia sebenarnya ada variable sikit distance between heartbeat tu. So jam tu boleh measure. Heart rate variability ni boleh tentukan you punya kita punya nervous system you punya autonomous nervous system, you punya symptomatic autonomous nervous system ni dengan symptomatic okay. So yang ini akan measure digunakan untuk measure stress level, measure you punya sleep punya phase. Accuracy dia ada orang query tetapi so far quite okay. Okay. In fact kalau Garmin, kalau you lari dia boleh measure yang kita panggil kadar penggunaan oksigen untuk fitness VO2 max yang tu ini lebih kepada atlet lah tapi 2016 American Heart Association suggest VO2 max ni untuk measure heart rate, jantung punya fitness dia cadang 2016 sebab kalau you fit you kurang sikit risiko sakit jantung. So American Heart Association 2016
hujung 2016 dia suggest untuk measurement. Dan so far ada beberapa jam yang measure VO2 max, dia boleh tengok. Okay. And then ada jam yang measure SpO2. SpO2 ni untuk measure oksigen dalam darah. Okay. Dia tak ada untuk yang sekarang watch ni dia tak ada approval lagi FDA, tetapi dia boleh measure oksigen dalam darah. So kalau you tidur dengkur malam contohnya, dia boleh detect sama ada you ada possible tak problem. Saya bukan kata ni boleh replace doktor punya diagnosis, tetapi ada possibility. Contoh you ada sleep apnea. Sleep apnea keadaan di mana you oksigen tak cukup dalam darah, you berdengkur, okay. Keadaan macam tu. You tengok dekat you punya apps tu, mungkin kalau teruk sangat SpO2 you drop, you boleh discuss dengan doktor. Dia bukan bagi definitive diagnosis, tetapi dia assist you. Okay. And then untuk Apple Watch dia dah ada clearance. Clearance ni bukan approval, clearance. 2018 Apple Watch digunakan untuk sebagai ECG untuk detect heart rate ni. Kalau you ada jantung contohnya atrial fibrillation di mana heart rate you tak betul, jam tu akan warning you. Ni ada FDA clearance, bukan approval approval lain, clearance lain, tetapi at least ada review daripada Food Drug FDA US untuk Apple Watch. Untuk jam lain belum ada lagi. Okay. So ni smartwatch market share 2016 you tengok paling besar memang Apple lah. Sebab dia best kan. Dia lagi cantik. Tapi sebab apa saya tak beli? Satu, sebab saya pakai Android, saya pakai Google Pixel. Nombor dua, saya nak bateri. Saya bateri lama. Problem dengan Apple, you kena charge every night lah. Untuk macam Garmin macam ni 2 minggu saya perlu charge. So 2 minggu saya tak perlu nak fikir. Okay. So Fitbit 12%, ni antara yang bagus-bagus lah. So untuk suggestion saya ialah Garmin, Fitbit, kalau Apple you ada Apple Watch ataupun Amazfit dan Xiaomi punya band. Yang Cik Man pakai pun okey. At least ada. Ada better daripada tak ada. Okay. Alright. Okay, ini features lah. Ada optical tracking, data export. So most smartwatch sekarang dia dah ada. Siap boleh main jam, boleh main music lagi kalau you nak lari. Okay. Okay. Ini yang saya kita algorithm accuracy. First beat ni. Ni antara yang accurate. So banyak jam yang pakai ni. Garmin dah beli pun actually tahun ni. Jun 2020 Garmin beli First Beat company. Saya rasa mungkin dia nak halang, tak tahulah, dia nak reduce competition kan. So currently Fitbit jual dia punya algorithm ke company-company jam lain untuk measure kalori ni. So sekarang Garmin dah beli. Garmin kata dia akan allow Fitbit untuk Firstbit ni untuk jual lagi algorithm. Tapi kita tak tahulah, tengok macam mana. Okay. Macam Fitbit, Google dah beli, cuma tengah tunggu approval US punya government. Kalau approve, mungkin untuk masa sekarang mungkin saya tak suggest lah, sebab eventually mungkin Fitbit akan adopt Google punya operating system, iaitu Google Wear OS. So mungkin dia dah, kalau lebih sekarang operating system yang sekarang mungkin matilah. Okay. So I would suggest Apple, pola pun bagus, dia algorithm sendiri, tetapi so far tak boleh lawan Firstbit algorithm lah. Apple punya quite okay, right? So ini Firstbit algorithm, during exercise yang accurate, dia punya calorie burn ni quite accurate. Kalau you banding dengan yang apps punya MyFitnessPal, you masuk data manual, dia akan kira kalori you jogging tu lagi banyak. Sebenarnya kalau you tengok dekat Garmin, dia kurang sikit. So overestimation ni tak bagus lah, sebab bila dia synchronize nanti you nak makan banyak, betul? So cari yang accurate kalau boleh. Tapi kalau tak ada, you masuk manual, actually is better lah daripada ni. Tapi kalau ada duit lebih sikit daripada kita makan-makan mahal-mahal, might as well spend dalam Xiaomi Mi Band dalam RM90, 80 lebih boleh dapat untuk pakai mungkin 2-3 tahun, untuk bagi kita punya motivation. Sometimes kita beli ni untuk jadi motivate kita, ya. Okay. Algorithm lain dia boleh buat, dia boleh sleep detection. You tengok face sleep you tidur cukup ke tak, quality sleep you, stress level. Ini Firstbit algorithm yang saya cerita tadi. Ini Garmin saya contoh macam
stress level saya dalam 55 Ni this one semalam Ni stress nak buat slide ni kot. Okay. So ni quality sleep saya. So 6 jam. You tengok sleep case saya. Kalau you terganggu banyak, dia ada bagi advisory terus. You boleh baca terus kat sini. Okay. Okay. Okay, yang ini SpO2 Ini Fitbit punya algorithm Contoh ni, kalau you ada banyak big variation macam ni, big variation nampak peaking warna orange ini menunjukkan you kurang oksigen masa tidur. There is possibility medical condition Cuma Fitbit dia tak boleh cakap lah sebab dia tak ada approval daripada FDA. Kalau you dapat macam ni, bini you cakap you tidur dengkur malam gila babi kan, krok. Okay, tengok baca macam ni, bangun pagi letih, tak larat, macam tidur tak cukup, there is possibility you ada sleep apnea. Boleh jumpa dengan doktor untuk further discussion. Okay. Ini kelebihan selain daripada guna exercise. Okay, kalau lah kita tak ada duit, kita tak nak pakai, kita boleh pakai juga sebenarnya mesti exercise. Certain apps, contohnya Runtastic yang saya tunjuk ni untuk kira kalori. Dia guna GPS tapi dia estimation lah. Selalunya dia overestimate sikit. Okay. Kalau you nak accurate lagi sikit, you boleh sebenarnya boleh pakai apps dekat handphone, tapi leceh lah kena masuk poket mesti exercise kan. Pakai strap tu, connect heart rate strap yang dekat dada macam Cik Lin tu, connect dengan handphone dan dia kira heart rate. Ini lagi accurate dia punya calorie measurement. Dan dia ada macam phase ni kan. Aerobic phase, fitness phase. Ini untuk fat burn. Fat burn sebenarnya heart rate tak tinggi sangat. Tinggi ni lebih kepada endurance. Aerobic ni lebih kepada endurance. Sebenarnya dia tak perlu exercise gila babi sampai heart rate tinggi. Fat burn dia duduk kat bawah heart rate dia. Alright. And then ini extension since kita masa pun tak panjang lagi. You boleh kalau siapa ada duit lebih macam certain penimbang, you timbang tiap-tiap hari, automatic dia synchronize dengan MyFitnessPal. Ni you mahal siut, RM500. But siapa ada duit lebih boleh kongsi sebab dia boleh share 16 orang ni. Okay, timbang automatic dia synchronize kat MyFitnessPal. Jadi you tak boleh tipu berat you. Dia akan produce graph macam ni. So you tahu berapa banyak you turun. Ni mesin ni saya pakai penimbang Fitbit Aria bukan Garmin tadi. Ini lama punya dah rosak pun. Okay, ini contohlah. Dia akan plot graph penurunan you. Okay. Alright. Dan apa lagi yang boleh buat? Okay, yang boleh buat contohnya macam Garmin dengan Fitbit ni, dia punya platform, you nampak apps tadi. You boleh tag dia punya ni. Siapa yang contoh ni banyak IT punya orang kan, you boleh tag dia punya data. You boleh extract ke lain, you boleh manipulate data, open source dia punya protokol programming semua ada. So saya guna benda ni untuk remind wife saya punya activity. Saya tunjuk Okay. Ni contoh Ini ialah smart home saya. Ini smartwatch yang bini saya pakai, Garmin. Dia boleh synchronize dan automatic rumah saya, smart home saya boleh baca berapa step yang bini saya bergerak hari ni. So, kalau bini saya balik rumah tak cukup step, rumah tu akan warning supaya bini saya exercise. So, kalau you tak ada kawan, you nak exercise seorang-seorang, tak ada siapa-siapa bantu, you boleh implement benda macam ni. Ni actually trial saya tengah cuba buat. Tapi nak cerita lah, teknologi boleh sampai ke level ni. Saya tunjuk satu video yang tunjukkan macam mana smartwatch ni you boleh integrate dengan smart home you berdasarkan open source software yang siapa boleh code sikit boleh buat semua ni ni video tak ada ke? Ya. Okey. Ni rumah saya. Nak tunjuk integration macam mana dia boleh ni. So rumah saya balik. Rumah saya dah baca dah data berapa step dia jalan hari ni. Dia detect handphone kat mana sampai kat rumah. Saya letak timer around sampai rumah. Saya punya Google Home apa ni.
Alright. Okay, so 11.20. So kita ada masa 10 minit lagi untuk soalan. Cik Wan. Cik Wan. Cik Wan akan bagi kuis, kita bagi 10 minit. Isi nama, nombor pekerja, kampus mana. Siapa jawab paling tinggi nanti, kita akan post hadiah. 10 minit. Bermula sekarang. Boleh tengok dekat chat. Doktor stopkan presentation boleh? Right. Okay, tu Cik Wan, Cik Faizul dah keluarkan soalan kuis. Oh, okay Azrin yang ni actually is a custom programming yang saya buat based on open source, ada edit-edit sikit, rumah saya buat, saya edit-edit untuk link dengan rumah. Ya. Ni hadiah cuba ingat balik apa yang kita cakap tadi. Ya, siapa jawab tu boleh renung-renung lah hadiah 3 biji ni kan. Rumah siapa yang akan tiba. $11.22. So 11.32 kita akan ni, nanti Cik Wan akan announce siapa dia, sebab dia Google Form dia akan automatic generate Okey, saya akan cuba jawab sementara siapa cuba jawab soalan kuis tu, mana soalan kat sini saya akan cuba jawab Jangan stres jawab soalan. Adakah semua kalori yang kita makan dari simpulan badan sebaiknya akan dibuang juga bila kita membuang yang besar? Kalau kalori itu tidak absorb, kita tak pakai, dia akan simpan sebagai lemak. Okey. Dan kita naik berat badan Okey, tadi ni Azril dah kata Amazfit T-Rex. Okey, Amazfit punya kena tengok, tak semua Amazfit ada algoritma daripada First Beat. Ada setengah model, boleh check Dr. Yusri, sambil-sambil diorang menjawab soalan tu, saya bacakan soalan-soalan yang diorang utarakan dekat chat room tadi. Ya. Okey, Azizul Zahariman, dia ada tanya, saya kurus, macam mana nak jadi gemuk? Makan banyak pun sama je. Ada soalan dia. Nanti start sikit ni. So setengah orang BMR dia tinggi sikit. BMR tinggi sikit, dia makan banyak. Cuba actually sebenarnya MyFitnessPal tu you boleh calculate. Sekarang you ingat you makan banyak, right? You ingat you makan banyak. Cuba you calculate kalori, dalam tu ada modul untuk naikkan berat badan pun ada. Bukan untuk turun, tapi mostly orang untuk turunkan berat badan Saya tak risau sangat sebenarnya kurus, as long as you punya BMI okay, you tak ada masalah, tak perlu bimbang. Cuma kalau kurus sangat, makan banyak tak naik, makan banyak ni kilo habis ni, makan nasi kandar 2 pinggan 3 pinggan, BMI 15. Kalau tanya orang lain dia kata ni bela hantu kaya ke? Tapi sometimes kena jumpa doktor sebab certain medical condition menyebabkan ni. Contohnya hyperthyroid. Saya ada jumpa satu student dia kurus sangat, dia nak ni lah, student perempuan kan, dia macam kaping, orang panggil dia papan lapis. Dia datang lah sedih. Dia datang ni sebenarnya sedih. Dia datang sedih sebab kawan dia panggil kapal lapis, dia dah makan banyak-banyak, tak naik badan. So dia datang, saya tengok, the moment dia datang saja, daripada pintu masuk, kita nampak features of hyperthyroid. Mata dia nampak besar sikit, macam ni, tangan dia ketar-ketar. So actually kita treat hyperthyroid dia. Treat hyperthyroid, mesti tu kena rujuk lah, nak tengok darah sebab kita tak ada mesin kat sini. So blood dia, thyroid dia normal, automatik berat badan dia normal balik. So kena tengok sebab lain. Ya? Okay, soalan seterusnya. Contohnya isap rokok. Cuba berhenti isap rokok. Sampai you berhenti isap rokok, badan naik sikit. InsyaAllah. Okay, tapi kena check lah sebab-sebab lain yang kata. Sebab saya tak boleh bagi satu jawapan yang konklusif, right? Kena ada pemeriksaan. Okay, Puan Yu, apa lagi soalan? Okay, soalan seterusnya. Daripada Nurul Farahin Abdul Rahman, dia tanya, bolehkah kita makan telur hari-hari untuk diet? Okay. Okay. The purpose, kalau you tengok yang apa yang kita cuba sampai kat sini ialah kita kena makan. Nabi kata apa? Nabi kata
moderate. Moderate is the key for everything. You makan kurang pun tak elok. Makan kurang, you jadi letih. Makan banyak pun tak elok. Sekarang banyak masalah makan banyak lah. Okay, ada banyak contohnya kat Facebook. You makanlah susu ni nanti boleh kurus. Of course, sampai kalori itu you tak makan benda lain. You boleh kurus lah. Tetapi kita ni orang apa? Kita orang Melayu, right? Kita makan apa? Kita makan nasi. Kalau kita ubah kita punya tabiat, dia tak akan selama-lamanya. Cik Khairuman dia turun sebab dia makan nasi. Tetapi the amount dia makan tu kurang. Dia tak makan benda manis. Dia makan macam orang biasa. Cuma dia jaga amount. Cik Lin pun macam tu. So, boleh you kurus makan telur. Kan? Makan telur 2 biji satu hari contoh kan. Tapi kalorinya terlampau kurang sangat. Nanti ada masalah lain. So, apa yang saya nak sampai kat sini, cuba makan macam biasa. Tetapi jaga amount. Macam mana nak jaga amount tu? Itulah MyFitnessPal. Itulah gadget yang saya tunjuk tadi macam mana nak bakar. Okay. So, saya tidak berapa gemar untuk ubah tabiat pemakanan you, jenis makan. Makan macam biasa tetapi kurangkan amount yang sesuai dengan aktiviti kita. Alright. Okey, soalan seterusnya doktor daripada Profesor Madya Dr. Rohana Ngah. So dia tanya mana lebih penting, berat badan ataupun BMI? Dia ada banyaklah okey, berat badan yang lagi konklusif sebenarnya BMI lah, sebab kalau you tinggi you boleh gemuk sikit, right? But sekarang ni ada banyak sebenarnya. Generally kita ambil BMI lah Generally kita ambil BMI. Tapi untuk akan datang untuk measure health ni ada banyak sekarang. Abdominal circumference, ada banyak lagi. Ratio lain, you punya betis apa semua, okay. You punya VO2 max, saya kata generally accepted standard BMI lah sekarang. Saya pun tak sampai BMI ideal lagi. Okay, bila Puan Ayu suruh ni, saya buat ni supaya sebenarnya untuk diri saya sekejap, saya pun jadi semangat balik. So, kita akan join balik Cik Lin dengan Cik Khairuman. Right? So, gold standard is BMI. Cuba achieve to that. Okay. Okay, soalan seterusnya, dia daripada 2 orang tapi soalan hampir sama. Ada efek tak pada buah pinggang kalau kita minum air melebihi daripada yang diperlukan satu hari? Dia macam ni. You minum, you tengok ada some marathon runner kalau you minum banyak, dia bergantung pada aktiviti. Contoh you kerja kat panas, banyak peluh, you kena minum banyak, right? Saya tak boleh kata orang ni kena makan banyak. But generally orang kata 8 gelas tapi sebenarnya tak ada study very kukuh pun kata 8 gelas ni, basically macam tu, right? Tapi minum air ni dia membantu air kosong air manis dia habis layu kan. Dia membantu supaya you ada full sikit. Tapi janganlah minum sampai banyak, sebab kalau you minum banyak sangat dia akan dapat condition hyponatremia. You ada masalah lain. You tengok sometimes marathon runner dia minum banyak sangat gitu, dia collapse because of dia punya garam dalam ni terlampau cair because of you excessive intake. So tak elok. So, tapi liter tu saya tak boleh, dia bergantung pada you punya condition. Kalau you kerja Indonesia yang cangkul berpeluh ni, amount ni you minum banyak tu mungkin tak ada masalah. Okay? Right, next question. Okay, soalan seterusnya. Mana tadi? Daripada Azlina Bahar. So, bila kita kena ambil suplemen ataupun contohnya macam multivitamin, perlu ambil sehari sekali ataupun sebab umur? Dia okay, first sekali kalau ada medical condition, biasa doktor bagi you pergi hospital, dia bagi ni, contoh you pregnant, you kena ambil folic acid sebagainya, yang itu no question, you kena ambil. You ada osteoporosis, doktor bagi. Generally there are few studies lah, contohnya vitamin C dulu prevention untuk sesama so ada study tu mention dia tak prevent pun except dalam certain condition. Contoh orang tu duduk high altitude, you athlete. Tapi untuk orang biasa tak. I would prefer cara makan yang betul. Yang ni banyak mention you kena makan buah, you kena makan ni. In fact ada satu study mention you makan vitamin C dengan orange vitamin C pill. The natural way, that study mention
is better. In fact, ada satu study yang mention orange juice dengan orange. The orange itself better. Sebab dia ada banyak benda-benda lain yang tak ada dalam benda macam itu. Okay? Might as well you spend extra money tu beli kasut cantik dan jogging. Macam Cik Kaliman cakap lah tadi kan. No shortcut. No shortcut, right? No shortcut. Okay. Okay, kan mungkin soalan takhir kot. Ya. Pandangan doktor lah berkaitan dengan intermittent fasting ni untuk mengurangkan berat badan. Okay, masa bagus. But kalau you intermittent, hari ni intermittent, besok makan nasi biryani 2 pinggan. Jadi tak? Balik kepada total yang kita makan. Balik kepada total yang kita buat. Tapi kalau puasa baguslah. You dapat turunkan berat badan. You dapat pahala. Betul? Betul. Tadi also yang suggest intermittent fasting. Ya? It's okay. It's okay. As long as dia punya calorie count okay. Okay. Okay, saya rasa tu saja soalan yang kita sempat baca untuk pagi ni. So mungkin dah tutup kot quiz kita. Ke dah ada pemenang? Dik, Wan. Dah ada pemenang ke Wan? Sekejap Puan Yu, saya tengok Cik Wan. Sekejap ya. Okay, sambil-sambil tu siapa yang belum lagi membuat pendaftaran kehadiran, so kita dah letakkan link kehadiran dekat chat room. So boleh daftar dekat situ ya. Kita letak atas Okey, kita dah ada pemenang Puan Yu. Oh ya, boleh dipaparkan nama-nama pemenang. Chat Cik Wan akan tulis siapa pemenang dia. Tepuk tangan sikit. Masing-masing tak sabar menunggu senarai nama pemenang. Rosita Muhammad. Wan, kepa mana ni Wan? Nombor 1, Rosita Muhammad. Pahang, daripada UiTM Pahang. Nombor 2, Muhammad Syafiq. daripada Alor Gajah. Oh, ada orang betul ke? Tak ada Nombor 3, Raja Roslan bin Raja Muhammad. Daripada UiTM Shah. Okey, nama dia nanti Puan Yu saya serahkan pada Puan Yu detail. Nanti untuk kita akan hantarlah hadiah ni Mi Ben tahniah pada yang dengar. And then siapa yang dapat manfaat insya-Allah apa yang kita tahu hari ni sebarkan ke kampen masing-masing. Mungkin boleh buat kat kampen masing-masing. Boleh jadi macam Cik Khairuman, boleh jadi pada Puan Azlin. Jangan jadi macam saya, kejap gagal, kejap berjaya, kejap gagal. Apa, boleh cuba lagi. Gagal kita cuba lagi. Alright, thank you very much juga Puan Ayu kerana jemput saya, jemput Puan Cik Khairuman, Cik Lin untuk kita share seluruh UiTM supaya dapat manfaat bersama. Alright, thank you very much. Bye-bye. Okey, terima kasih kepada Dr. Yusri. So saya pun sebenarnya hari ni lah baru tahu banyak fungsi pasal jam smartwatch ni. Saya pun ada jugalah, tapi itulah kadang-kadang rajin, kadang-kadang berat. Okey, so insyaAllah hari ni kita sama-sama siapa yang dah ada smartwatch dan yang akan dapat hadiah smartwatch ni. So nanti Puan Rosita, Encik Muhammad Syafiq dan Raja Roslan minta email kepada saya alamat penuh untuk kita postkan hadiah tuan-tuan perempuan ke depan pintu rumah. Nanti sampailah sama ada pos laju ke apa yang akan sampai. So tahniah, so alhamdulillah hari ni penuhlah chat room kita sebenarnya hari ni daripada pagi 10.30 sehinggalah pukul 11.30 tadi, alhamdulillah. So insyaAllah kalau nak tengok rakaman kepada kita punya webinar ni, so Jabatan Infrastruktur telah mendirikan satu website ict.event.uitm.edu.my. So dalam tu dipaparkan semua webinar-webinar yang telah dijalankan sebelum ini, termasuklah yang hari ini. So dan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.